Maka mereka yang berjihad fisabilillah, jangan bimbang harta dia habis. Jangan bimbang dia meninggalkan sanak saudara. Jangan bimbang dia tak ada peluang untuk cari harta kerana berjihad fisabilillah. Allah Ta'ala menjanjikan kepadanya kelebihan dan kurnia yang lebih besar. Seterusnya Allah Ta'ala mendedahkan mereka yang menakut-nakutkan orang yang beriman supaya jangan berjihad fisabilillah adalah syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku yang Allah. Jangan cuaikan perintahku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu kamu naklah sedar bahawa mereka yang menakut-nakutkan kamu supaya jangan berjihad fisabilillah itu ialah syaitan. Syaitan manusia. Syaitan jin kamu dah nampak, syaitan manusia kamu nampak. Allah Ta'ala menamakan mereka yang mengugut orang supaya jangan berjihad fisabilillah adalah syaitan. Jangan kamu takut pada mereka. Takutlah kepada aku, Allah, jika sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Kalau kamu sungguh beriman, kamu tak takut kepada musuh-musuh aku. Kamu takut kepada aku, Allah. Kamu tidak taat dan tidak ikut akan syaitan-syaitan yang menakut-nakutkan kamu supaya kamu jangan berjihad fi sabilillah. Zaman dulu, cara zaman dulu, zaman sekarang, cara zaman sekarang. Jangan kuat-kuat sangat. Kalau kuat-kuat sangat, nanti payah kerja. Kalau kuat-kuat sangat, nanti kena potong tu potong ni, payah rezeki. Itu ialah cakap-cakap syaitan. Dan yang bercakap itu ialah syaitan. Fala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a. Dan janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran. Apabila melihat kebanyakan orang tak mau ikut Islam. Kerana apa? Ikut Islam ni susah. Ikut Islam ni payah. Ikut Islam menyakitkan. Ikut Islam boleh padah, boleh bala mengikut pandangan mata dunia. Oleh kerana itu, maka orang berebut-rebut tak mau ikut Islam. Akan pergi kepada kesenangan, kemewahan, keselesaan. Kerana ikut Islam ni susah. Menyebabkan Nabi SAW merasa sedih. Lalu Allah berfirman, jangan sedih wahai Muhammad. Kamu jangan sedih wahai Muhammad. Bila kamu tengok, kebanyakan orang pergi kepada kufur. Tak mari kepada iman. Itu di zaman Nabi SAW. Begitulah kita yang menyambung kerja Nabi ini. Bila tengok orang tak berminat untuk bersama dengan perjuangan Islam. Orang lebih berminat dengan perjuangan untuk senang-senang. Tanpa Islamnya lebih senang. Jangan sedih. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan memberi apa-apa mudarat sedikit pun kepada Allah. Mereka tidak akan boleh menjatuhkan kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan-kerajaan yang ada atas dunia adalah habuk yang sangat halus. Habuk yang sangat halus. Mereka tidak boleh mengancam Allah, nak mengurangkan kuasa Allah. Tidak boleh sekali-kali. Dah pasal apa Allah Ta'ala gelak lama sangat? Mereka yang lawan Islam tu segor megor kuat. Boleh bebas, laju sana, laju sini. Pasal apa? Allah Ta'ala menegaskan, yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Walahum azabun azim. Allah menghendaki bahawa tidak ada bahagian untuk mereka di hari akhirat.
Dan bagi mereka azab seksa yang amat besar. Mereka tidak ada bahagian di hari akhirat. Berilah peluang diambil banyak-banyak di atas dunia ni. Biarlah diambil nak banyak-banyak pun. Itu sikit saja kalau banding di hari akhirat. Disebut dalam satu hadis, sekiranya dunia ini ada harga sebesar sayap nyamuk di sisi Allah, nescaya Allah tidak memberi minum orang kafir seteguk air pun. Tetapi dunia seluruhnya tidak ada nilai yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan beri akhirat ganjaran yang besar kepada orang yang beriman. Dan tidak ada bahagian di akhirat bagi orang-orang yang lawan Islam, yang engkar akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengulangi lagi, innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memilih kufur dengan meninggalkan iman. Membeli, Allah Ta'ala sebut membeli. Kerana orang yang nak ke kufur ni kena beli. Kena beli, memang kena beli. Orang yang membeli kufur dengan iman, dia tolak iman, dia beli kufur. Dia sanggup membuang iman kerana nak ke kufur. Kerana kufur tu dia nampak senang, dia nampak mudah, dia nampak boleh segala-gala yang dia kehendaki. Hak haram pun boleh, hak halal pun boleh juga kadang-kadang. Jadi banyaklah capur. Hak haram pun boleh, hak halal pun boleh. Hak ni boleh hak halal saja, payah pula. Payah pula nak boleh hak halal. Hak ni boleh. Hak ni berok bahang ni, berok bahang tak ke. Maka banyaklah. Itu mereka yang membeli kufur dengan iman. Walau banyak mana pun mereka boleh. Lan yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Sedikit pun tak boleh beri mudarat. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Azab yang sangat sakit, yang sangat menyeksakan di hari akhirat kelak. Bila Nabi tengok pokok yang lawan Islam ni, banyaknya pitih, banyaknya mah, banyaknya perak, banyak macam-macam. Saya fikir juga kalau aku boleh banyak macam tu sedap juga. Boleh beli orang, ajak ikut Islam. Boleh beri orang, ajak ikut Islam. Memanglah ada zakat, zakat tak padan. Ada sedekah, sedekah tak padan. Tak padan, banyak hak riba lagi, banyak hak rasuah lagi. Lawan tak padan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Wahai Muhammad, kalau engkau belanjakan seluruh yang ada di muka bumi, seluruh yang ada di muka bumi ini mau belanja wahai Muhammad untuk Allah Ta'ala berfirman, ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang, bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu sehingga ia memisahkan yang buruk munafik daripada yang baik beriman. Allah Ta'ala tidak membiarkan kamu bercampur aduk dengan orang munafik. Orang munafik ni, dia tak kafir, dia beriman juga. Dia tengok siapa dia menang, siapa dia berjaya. Bila tengok dia Islam berjaya, dia lompat melalui Islam lalu. Dia duduk atas pagar. Atas pagar senang lompat. Nak luar pagar apa senang, nak masuk dalam pagar apa senang. Tengok belah mana yang banyak rupu. Itu kerja udah atas pagar. Belah mana. Bila tengok Islam, dia masuk oleh Islam. Allah Ta'ala tidak membiarkan terus orang-orang munafik bercampur dengan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tak biarkan. Oleh kerana itulah, bila kalah, menang balik. Bila menang, ada orang munafik. Bila ada orang munafik, Allah Ta'ala
bersihkan orang beriman dari orang munafik dengan berlakunya ujian. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sehingga membezakan, Allah Ta'ala membezakan di antara yang buruk dengan yang baik, di antara mereka yang tipu beriman, bukan sungguh-sungguh beriman, dengan orang yang baik, yang benar-benar beriman. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan tidaklah Allah itu menampakkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Allah Ta'ala tak boleh nampak pada kamu benda yang gaib. Malaikat kita tak nampak. Mereka yang duduk dalam kubur, tak dengar apa kena soal. Tak dengar kena soal. Tak nampak pun malakul maut, cabut nyamuk. Mereka yang mati itu tak nampak pun ruh dia terbang, tak nampak. Allah Ta'ala tidak menampakkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Kamu tak boleh nampak benda yang gaib. Disembunyikan oleh Allah, tujuannya untuk menguji dan minta makan. Tuhan tak turun hidangan dari langit. Tuhan tanya mudah beriman. Beriman. Macam mana nak gaya sekali. Nak gaya sekali. Kita akan baca ceritanya. Allah Ta'ala kata tak apa. Kalau nak tak apa. Aku turunkan hidangan dari langit. Makanannya lazat. Mu boleh makan. Tetapi kalau mu kafir lepas pada ni, mu diseksa berkali ganda pada orang lain. Tak apa. Allah Ta'ala menurunkan Ma'idah. Hidangan kepada Hawariyun. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kaum Nabi Nuh, mukjizat unta. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim, dicampur dalam api, tak anguh. Manusia zaman dia boleh tengok. Nabi Musa ada mukjizat. Adapun Nabi Muhammad SAW, mukjizat dia Quran, baca je. Baca je. Oleh kerana itulah, maka umat Muhammad dia beri lebih daripada umat-umat yang lain. Kerana mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat ilmu, bukan mukjizat tengok benda-benda pelik. Ada juga benda-benda pelik Allah Ta'ala tunjuk, jarang sekali. Supaya mereka tengok ada juga. Tapi itu bukan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling besar ialah Al-Quranul Karim. Di antaranya menceritakan perkara-perkara yang gaib, yang kita tak nampak. Walakinnallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Dan tetapi Allah Ta'ala memilih di kalangan rasul-rasulnya sesiapa yang ia kehendaki, yakni untuk melihat perkara-perkara yang gaib. Di sana ada rasul-rasul yang Allah Ta'ala pilih, dia nampak perkara yang gaib. Nabi kita Muhammad SAW kadang-kadang ditemukan dengan jin. Nampak malaikat Jibril, nampak alam barzakh, dengar orang dalam kubur. Nabi cerita ke sahabat dia. Kadang-kadang nampak perkara ni. Ada juga orang-orang yang soleh, dia beri kepadanya mimpi, melihat alam gaib, mimpi yang benar. Ada juga berlaku. Demikian mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman alaihi salam boleh memerintah jin. Boleh memerintah jin. Boleh bercakap ada orang memerintah jin. Ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Di kalangan Rasul. Boleh nampak benda yang gaib. Nampak dosa dan pahala. Nampak. Ditunjuk kepadanya dengan cara yang menampakkan. Tujuan untuk meyakinkan lagi. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Bagi kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak apalah tak nampak benda gaib pun. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Dan jika sekiranya kamu beriman, yakni kamu percaya, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, ikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya setelah percaya, walaupun kamu tak nampak dosa pahala, tak nampak benda yang gaib, cukup percaya kepada Nabi SAW. Sekiranya begitu, falakum ajrun azim, maka kamu akan beroleh pahala yang sangat besar pada hari akhirat kelak.
Ini keistimewaan. Nampak? Benda boleh kelebihan atas dunia nampak benda raib. Nampak benda raib, lepas tu cerita kat orang. Megah pula. Tak pakai gawa. Tak pakai gawa jadi punah ke diri dia. Oh saya nampak benda raib. Saya nampak benda tu. Saya mimpi benda tu. Gong pula cerita kat orang. Tak ada apa. Tidak memberi manfaat. Ada orang yang Tuhan beri pada dia nampak benda yang raib. Jadi punah dia sendiri. Ada orang yang Tuhan beri dia nampak benda yang raib. Bertambah iman dia. Macam-macam manusia. Kadang-kadang lebih baik tak nampak benda raib ni. Kita percaya saja dengan berita Quran, dengan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya lebih besar. Kita tunggulah kurnia Allah pada hari kiamat dengan penuh yakin dan percaya. Wallah.